Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Batisha binti Ahmad Khairul. Nama saya Nur Salwani binti Mansri. Saya Ahmad Nazmi. Saya pula Muhammad Abdul. Jadi pada petang ni kami akan membentangkan pemahaman kami tentang perluasan dan penyempitan makna. Jadi perluasan dan penyempitan makna dalam serapan kata-kata dari satu bahasa ke bahasa lain sering terjadi kerana beberapa faktor. Salah satunya adalah perbezaan konteks budaya antara bahasa asal dan bahasa tujuan. Ketika kata-kata diserap, maknanya dapat beradaptasi dengan konteks budaya dan kepentingan komunikasi masyarakat penerima. Selain itu, penggunaan kata-kata asing dalam konteks baru juga dapat menyebabkan perluasan dan penyempitan makna. Misalnya, kata-kata asing sering digunakan dalam situasi yang mungkin tidak ada dalam bahasa asalnya sehingga maknanya harus disesuaikan dengan kepentingan baru. Seterusnya terdapat juga keadaan di mana perkataan asing ini perlu diserap ataupun digunakan dalam bidang atau perkataan boleh menjadi teks lalu mengalami pengembangan makna. Tambahan lagi, perubahan sosial dan juga budaya turut menyebabkan ataupun mempengaruhi makna sesuatu perkataan tersebut. Perubahan dalam masyarakat boleh mewujudkan keperluan untuk perkataan baru atau memberikan perkataan sedia ada makna yang lebih khusus ataupun lebih luas. Akhir sekali, pengaruh teknologi dan inovasi juga memainkan peranan yang penting. Perkembangan teknologi selalunya memerlukan pembentukan perkataan yang baru ataupun penyesuaian makna terhadap perkataan yang sedia ada. Ini menyebabkan perluasan ataupun penyempitan makna berlaku bergantung kepada keperluan ataupun konteks sesuatu keadaan. Seterusnya, perluasan makna. Perluasan makna atau dalam bahasa Inggerisnya broadening of meaning adalah konsep semantik, iaitu melibatkan sebuah perkataan yang mempunyai spesifikasi maksud sekarang lebih luas, mempunyai lebih daripada satu maksud. Dalam kata serapan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu, perluasan makna dapat terjadi daripada hasil penggunaan berbeza-beza mengikut konteks budaya ataupun agama. Seperti contoh perkataan yang diberikan dalam slide iaitu masjid. Perkataan masjid dalam bahasa Arab merujuk kepada tempat ibadah Muslim. Tetapi dalam bahasa Melayu, maksud masjid adalah tempat ibadah Muslim dan merujuk juga kepada bangunan yang melibatkan kepada Islam. Maksud imam pula dalam bahasa Arab merujuk kepada pemimpin atau orang yang memimpin solat. Tapi dalam bahasa Melayu bermaksud pemimpin dalam konteks keagamaan atau sosial, tak hanya dalam konteks solat. Maksudnya imam dalam bahasa Melayu berkait dengan agama Islam. Yang terakhir, wakaf. Wakaf dalam bahasa Arab merujuk kepada sumbangan kepentingan umum seperti mendirikan bangunan keagamaan. Tetapi dalam bahasa Melayu, wakaf merujuk kepada semangat atau tujuan termasuk kegiatan amal atau pembangunan secara awam. Itu maksud wakaf dalam bahasa Melayu. Okey, contoh lain daripada yang diberikan dalam slide adalah perkataan badan. Badan dalam bahasa Arab ialah bermaksud anggota badan. Manakala dalam bahasa Melayu dimaksudkan dengan badan kaki tangan. Contohnya sekretariat dan sebagainya. Okey, seterusnya untuk penyempitan makna atau dalam bahasa Inggeris dipanggil narrowing of meaning. Ia adalah satu konsep dalam semantik yang merujuk pada perubahan makna suatu kata atau frasa menjadi lebih spesifik atau terbatas dari makna aslinya.
Ini terjadi bila satu perkataan tu awalnya dia mempunyai makna yang lebih umum, tapi bila telah diserap dalam bahasa lain, dia jadi lebih khusus. Okey, contohnya kita boleh lihat dari perkataan komputer. Pada awalnya komputer ni merujuk kepada manusia yang melakukan perhitungan, tapi seiring dengan perkembangan teknologi, sekarang seperti yang kita tahu, komputer ni merupakan satu perangkat elektronik untuk pemprosesan data. Okey, seterusnya penyempitan makna boleh terjadi melalui beberapa cara, termasuk pergeseran semantik, perubahan dalam konteks penggunaan ataupun adaptasi kata dalam bidang khusus sesuai dengan bahasa yang kita gunalah. Okey, dalam slide ada 3 contoh. Pertama, perkataan salam. Makna asal perkataan salam ni dalam bahasa Arab ialah perdamaian atau salam. Dalam bahasa Melayu, salam ni lebih spesifik merujuk pada salam ataupun ucapan selamat. Seterusnya, perkataan ilmu. Dalam bahasa Arab, ilmu maksud pengetahuan atau ilmu pengetahuan, tapi dalam bahasa Melayu dia juga sering digunakan untuk merujuk pada ilmu pengetahuan dan pendidikan. Untuk perkataan ketiga, perkataan kitab. Kalau dalam bahasa Arab, kitab maksud dia ialah buku atau tulisan, tapi dalam bahasa Melayu pada kita maksud kitab tu ialah kitab suci seperti kitab Al-Quran, Injil, Taurat dan Zabur. Okay, sebab kita tak panggil buku kitab. Okay, contoh kata lain ialah perkataan madrasah. Madrasah ni sebenarnya maksud dia sekolah, tapi setelah melalui penyempitan makna, kita faham madrasah tu ialah sekolah agama. Jadi itulah contoh-contohnya. Saya rasa itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.